Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini 31 Oktober 2020. Abang Edi tengah siapkan batas untuk menanam maman. Jadi maman tu ni rupanya benihnya. Saya nak leraikan daripada buahnya. Jadi bijinya tu banyak dalam ni. Tak tahulah berapa biji dalam ni, banyak tengok Ni adalah pasir. Pasir ni saya ambil daripada batas. Tujuan dia kita leraikan ni dalam pasir. Nanti kita nak tabur supaya penyebaran itu ke batas sekata, sebab dia tak melekat-lekat. Jadi kita guna tambah pasir sikit. Maman ni mengambil masa dalam 1 bulan baru kita dapat petik hasil yang pucuk pokok dia yang muda-muda tu. Tapi kalau nak sampai ke tahap dia buah dan menghasilkan benih macam ni, hampir dalam 2 bulan jugalah. 2 bulan lebih juga nak sampai dia kering. Inilah yang saya buat. Penanaman maman ni secara organik, tak menggunakan baju kimia. Nanti saya tunjukkan dekat batas tu apa yang abang Edi akan tabur. Saya nak sambung buat kerja meleraikan benih kejap. Abang Edi tengah menggemburkan balik batas-batas lama ni. Yang kami nak tanam maman, 2 batas ni lah 1, 2. Ni dulu kami tanam cili, tapi kali ni kerana kami nak mengurangkan kerja abang Edi menyembur. Sebab kat sana pun dah banyak cili, sini pun dah ada cili juga. Baja yang saya gunakan untuk ditabur di atas batas ni adalah baja tahi ayam organik. Ni yang dah proses dalam bentuk mesh macam ni, dalam bentuk serbuk. Baja ni saya tak beli ni sumbangan daripada Yang Berhormat Yang Mulia Tengku Yazid, penyelaras Don Johor. Saya dapat pada bulan 2 gitu sebelum PKP. Terima kasih YB. Dia bagi saya 4 beg. Siapa yang bergiat dalam pertanian, hari tu dia sumbang lah. Jadi ni baru kami gunakan. Saya tak gunakan yang baja ni untuk batas. Sebab kalau nak beli mahal baja proses ni. Jadi untuk cili kami gunakan tahi ayam pure daripada ladang yang kami peram sendiri menggunakan trichoderma dan EM molasses. Baru kami tabur dalam batas-batas tu. Kalau kami nak guna 3,000 lebih pokok ni menggunakan baja tahi ayam proses, banyak belanja yang kami kena keluarkan. Pandangan dari sisi sini. Ni dekat bawah pokok durian. Pokok durian ni buah dah banyak kali, tapi tak merasa pun. Borok, kokah, kera dan sahabat-sahabatnya tu dia yang makan. Jadi ni saya dah tanam cili. 3 hari lepas dah siap tanam. Ni batas yang paling baru belah sini. Yang sini pun sama, cili padi kampung semua. Jadi yang batas sini saya dah cakap hari tu hanya NPK saja ditabur kerana kapur dan tahi ayam dah ada, dah sedia ada dulu. Jadi kami tambah NPK sahaja supaya pertumbuhan dia tu pesat. Ni baru 3 hari ditanam. Yang belah sini nanti saya nak tanam tomato dalam 15 pokok. Kemudian di poket-poket ni saya tanam labu. Dah tumbuh dah. Alhamdulillah dah tumbuh labu. Ni dah tumbuh. Dia akan menjala, menghala ke sebelah sini. Ni lah kami bersihkan. Semalam saya dah bersihkan kat kawasan sini. Sambil abang Edi menebang buluh, saya bersihkan kat sini pula. 2 batas ni dulu kami tanam cili, kemudian tumpang sari dengan keledek. Jadi abang Edi dapat keledek tadi. Mana dia? Ni keledek ungu. Keledek ungu ni mahal. Saya tak jual lah, untuk makan je. Banyak lagi sebab semalam saya dah bersih-bersihkan, dah jumpa dah keledek tu. Jadi batasnya abang Edi dah siap gembur. Batas ni dulu masih ada kapur. Sebaik-baik memulakan penanaman sayuran, tanaman kontan, tanah mesti dikapur. Jadi kali ni kami tak kapur sebab awal tahun lagi tu kami dah mengapur. Kapur ni bertahan dalam tanah 1 tahun ke 2 tahun. Dia masih bertahan dalam tanah. Jadi untuk penanaman maman hanya ditabur
teh ayam je nanti. Sekejap lagi Abang Edi akan tabur. Penaburan itu tak payah tunggu lama-lama. Sekali tabur benih maman, sekali tabur teh ayam. Lepas tu siram. Abang Edi jumpa keledek. Buk punya tu sini. Ni. Besar juga keledek. Bolehlah untuk rebus-rebus makan. Belakang dulu penuh dengan serai apa semualah, tapi kami dah tuai. Ni yang tumbuh rumput sambau. Okay, kita tengok Abang Edi tengah menggemburkan tanah ni. Tanah ni memang gembur asalnya, tinggal lagi kita nak kaut balik je lah. Supaya lerai supaya nanti baja kompos teh ayam tu mudah untuk sebati dalam tanah ni. Okay, Abang Edi dah pun menggemburkan batas. Jadi sekarang kita nak tabur mash teh ayam ni atau serbuk teh ayam ni ke batas. Berapa banyak? Cukup dalam 2 ke 3 kilo saja untuk 10 meter panjang batas tu. Teh ayam yang kami gunakan ni kalau dibeli di kedai harganya dalam RM32 10 kilo. Tapi saya dapat free macam saya dah cakap tadi. Jadi baja yang ini tak berbau. Perlu peram ke dalam tanah? Tak perlu. Sebab ni dah baja proses yang bentuknya serbuk. Tak payah kita tunggu sampai seminggu nak bagi dia sebati, tak perlu. Langsung kita tanam je nanti. Dan langsung kita tabur benih je nanti. Untuk penanaman sayur, sebaiknya kita hanya menggunakan baja kompos teh ayam ataupun teh kambing boleh. Kalau kat rumah anda tu ada teh kambing, guna je teh kambing. Tak payahlah beli teh ayam. Atau teh lembu. Cuma teh lembu ni mudah tumbuh rumput. Sebab dia kan makan rumput kan. Macam tu juga teh kambing. Tu sebab kena peram dulu. Kalau peram lama dia tak tumbuh lah. Sekurang-kurangnya kalau ada teh lembu fresh atau teh kambing fresh kat rumah yang ada bela kambing, bela lembu, peram dulu teh lembu atau teh kambing tu selama 3 bulan. Sampai terurai Menggunakan EM lah sebaiknya. Supaya nanti tak mendatangkan masalah pada akar pokok. Nanti saya akan update lah perkembangan benih bayam ni. Seminggu macam tu. Sebab pertumbuhan dia agak cepat. Okey, mana sesiapa yang kurang faham tentang cara nak nanam maman ni, bolehlah menulis di ruang komen atau WhatsApp terus ke nombor saya. Okey, sekali lagi saya nak beritahu pada subscribers yang baru, kami sebenarnya boleh mengajar fertigasi dan konvensional kerana base kami dulu, kos awal kami adalah fertigasi cili besar. Sekarang kami buat konvensional cili padi kampung. Kita ikut pasaran kawasan setempat lah. Kalau kat sini demand tinggi untuk cili besar, kita buat cili besar. Kalau permintaan tinggi untuk cili padi kampung, kita buatlah cili padi kampung. Tapi ada kawasan-kawasan yang sesuai untuk cili sentil dan bara. Tengok pada kawasan. Survey dululah sebelum nak menanam. Survey dulu. Tanya kat kedai, nak cili kampung ke cili bara ke. Lepas tu baru tanam. Apa bezanya cili bara dengan cili kampung? Cili bara daun dia kecil sikit. Cili kampung daun dia lebar penampar. Lebar tapak tangan ni. Cili bara ada api. Cili bara ada api. Cili kampung ada orang kampung. Dah terlepas. Okey, Abang dia cakap cili bara ada bara. Padahal ni cili api. Ada api lah. Cili api ada berapi. Jadi dua-dua berapi. Cili bara ada bara. Cili api ada api. Semua panas. Dua-dua panas. Panas kat mulut. Cili siam ada amoy siam. Cili siam apa Abang dia? Cili siam ada amoy siam. Patutlah. Okey, kami mula menjalankan projek yang ke-6 ni pada bulan 7 hari tu. Kalau review balik video saya yang pertama dulu, kosong ni semua kosong. Masa tu ada
Abang Edi tolak, kita tolak masa tu kat tengah-tengah. Kami mula projek ni bulan 7. Ni bulan 11 baru siap tanam. Bukan bulan 11, ni bulan 10. Baru siap nanam. Abang Edi buat seorang selama 3 bulan tu. Itu pun bukan sepenuh masa sebab Abang Edi ada kerja lain. Jadi bila ada lapang dia datang dia buat. Ada lapang dia datang dia buat. Dia buat seorang tanpa pekerja. Jadi adik-adik yang badan kuat, tenaga kuat tu buatlah ya. Abang Edi buat 32 batas yang sana. Campur sini 32, 33, 34, 35 batas untuk cili padi kampung. Okey. Lepas tabur teh ayam, kita tak payah tunggu seminggu, tak payah. Langsung kita tabur je. Tabur teh ayam. Tabur benih pula. Okey, ni benihnya. Yang dah ada campur pasir, nampak Yang hitam-hitam ni. Ni. Okey, kita nak minta tolong Abang Edi tolong tabur lah. Saya nak pegang kamera. Mana tabur dia? Tabur macam teh ayam tadi. Tabur satu batah. Tapi janganlah tepi-tepi sangat. Antara sejengkal daripada tepi, sejengkal daripada sini. Sama. Okey. Abang Edi nak tabur benih pula. Macam tu je caranya. Tu sebab kita gunakan pasir. Bercampur pasir supaya dia tak melekat. Jadi nanti pertumbuhan dia sekata lah Nak buat penjarakan sosial ke tak payah. Tabur je. Sebab nanti mana yang tumbuh dulu itulah yang kita tuai dulu. Saya macam tu je, senang je cara saya. Kalau nak buat sistem penjarakan tu buatlah. Saya tabur sekali sebab selalunya kalau kita tabur tu mana yang muncul dulu tu yang kita akan tarik dulu nanti. Saya tak jual benih maman Ni saya tanam untuk sendiri je. Maman. Kalau nak benih maman tengok kat Shopee. Saya dah tengok itu kat Shopee. Ada yang menjual benih maman yang dah paket-paket tu. Belilah kat situ. Tak mahal pun Beli sekali je. Lepas tu nanti buat benih sendiri macam saya buat tu. Yang macam saya tunjuk sebelum ni. Ada video gitu kan dekat belakang rumah tu. Simple je cara dia. Tak payah beli benih banyak kali. Beli sekali je dah. Macam tu dah caranya. Maman ni adalah antara sayur kampung. Yang mudah kita tanam. Okey. Nak siram berapa kali? Kalau tak hujan. Sehari sekali siramlah Tengok pada tanah tu kalau lembab tak payah siram. Kalau kering sangat kita siram. Sehari sekali cukup. Mana yang kita nak buat benih tu kita biarkanlah sampai sebulan lebih dekat 2 bulan. Okey, ngam-ngam Abang pecah. Tengok. Mari nak cakap apa? Cakap sikit. Mari. You do it, you take it. Manjada wajada. Manjada wajada. Okey, insya-Allah. Okey, dah tabur kita siramlah. Ni renyah-renyah saya pun. Baik ni nak siram ke tak ni? Hujan ni. Siram lalu je. Okey. Sebab air pun dah isi dalam. Okey, siram lalu macam tu je. Doakan tanaman kami tumbuh subur. Semua orang dapat makan Cik Abang Edi. Dia sebenarnya tebang buluh hari ni. Itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di ruang komen. Okey Abang Edi, terima kasih. Yeah, welcome. Welcome. Cakap orang putih. Assalamualaikum.